بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله العظيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang, yakni bercampur aduk antara mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga dia memisahkan yang buruk yakni munafik daripada yang baik yakni yang beriman. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib itu. Fa'aminu billahi wa rusulih, oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kamu beriman dan kamu bertakwa, falakum ajrun azim, kamu akan beroleh pahala yang besar. Ayat ini merupakan ayat terakhir dalam bicara mengenai perang Uhud. Ayat yang terakhir. Dan ayat terakhir ini seolah-olah membuat satu kunci penutup. Kunci penutup kepada bicara perang Uhud dan perang Badar yang begitu banyak pengajaran yang diperolehi, dan dikatakan kisah ini berliku-liku kerana pengalaman itu pengalaman yang kedua umat Islam terlibat dalam satu peperangan selepas daripada mereka mencapai kemenangan besar dalam peperangan Badar yang terdahulu. Ayat ini menyatakan kekalahan dalam peperangan membuka pintu yang selama ini banyak tertutup. Selama ini banyak tertutup disebabkan suluhan manusia tidak telus. Banyak perkara yang tidak nampak, dan jika manusia nampak, maka banyak perkara yang boleh diatasi dengan mudah. Tetapi oleh kerana tidak nampak itu, maka segala perkaranya gagal. Artinya dengan bahasa lain, manusia menjadi mangsa kepada ketidakpengetahuannya. Dia tidak tahu, maka dia jadi mangsa. Soalnya mengapa Allah Subhanahu wa taala kalah, memberikan umat Islam kalah dalam peperangan itu? Kerana mereka tidak mengetahui munafik. Munafik tidak boleh diharapkan kepada mereka kerana hakikatnya mereka ini musang berbulu ayam. Mereka masuk tetapi tujuannya bukan untuk berperang, untuk mengacau. Tidak tahu. Jika diketahui, sudah tentu tempat-tempat yang strategi itu tidak diberi kepada munafik. Satu. Jadi kelemahan ini merupakan faktor bagi segala-galanya. Di sini puncanya. Munafik satu perkara, tetapi satu perkara yang lebih umum lagi iaitulah tidak mengetahui isi hati. Tidak mengetahui isi hati manusia, satu, dan tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Natijah kepada peperangan ini tidak diketahui. Jadi manusia menjadi mangsa kepada kejahilannya. Kepada kejahilan. Apakah manusia yang menjadi mangsa kejahilan ini akan dibiarkan dengan begitu dengan selama-lamanya? Tidak cukup dengan pengajaran, sekalipun diambilnya pengajaran, tetapi menjadi mangsa kepada tidak tahunya itu sentiasa. Mangsa kepada kejahilannya. Tidak adakah satu sumber lain yang boleh telus alam, boleh telus masa depan, boleh telus sesuatu yang tertutup disebabkan kejahilan ini? Tidak adakah pintu lain yang boleh diketahui? Ini nak dibicarakan dalam ayat ini. Terjemahan Pak Syah Basmah ni, dia menjurus kepada suatu sudut yang sempit saja. Yang tidak tahu tu munafik, antara munafik dan mukmin. Sebenarnya bukan saja antara munafik dan mukmin, boleh kita masukkan sesuatu yang tidak diketahui disebab kejahilan. Disebabkan kejahilan itu munafik mukmin satu bahagian, dan disebabkan perkara-perkara yang lain lagi, bukan disebabkan munafik dan mukmin. Disebabkan kekuatan yang ada pada musuh,
disebabkan kelemahan yang ada pada umat Islam, umpamanya ini juga boleh dimasukkan di sini. Katanya, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih." Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang. Yang kamu ada sekarang ialah menurut Pasha Basbeh, bercampur aduk antara munafik dengan mukmin. Allah tidak mahukan kekal selama-lamanya begitu. Mahukan orang munafik ini mereka asing, mukmin asing. Tak boleh, mereka tak boleh campur. Munafik dia merosakkan perjuangan. Sebab mereka masuk ke dalam Islam sebelah kaki untuk mencari kepentingan, mencari keuntungan. Sedangkan Islam tidak mengizinkan pejuang-pejuangnya masuk dalam Islam mencari kepentingan yang sempit, mencari kepentingan dunia yang segera. Mahu mereka mencari bintang, iaitulah ridwanullah, keredaan Allah. Jadi selama mana munafik itu bercampur antara dengan mukmin, maka selama itulah berlaku kekecohan, berlaku salah faham dalam peperangan ini, berlaku unsur-unsur yang negatif dalam peperangan. Keadaan itu akan dibiarkan selama-lamanya, mana-mana peperangan pun akan berlaku begitu. Tuhan tidak izinkan. Tuhan izin, biarlah sekali saja berlaku dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud, lain-lain peperangan seharusnya tidak berlaku lagi. Atau yang seumpama itu. Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih. Allah tidak akan sekali-kali membiarkan orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang. Orang yang beriman yang kamu ada sekarang ini tidak mengetahui munafik, dengan sebab itu mereka bercampur aduk. Tidak mengetahui masa depan, dengan sebab itu strategi salah. Tidak mengetahui orang munafik, sebab itu mereka diajak berunding. Tidak diketahui siapa munafik, sebab itu fikiran-fikiran mereka juga diketengahkan. Sebab mereka munafik tidak diketahui. Apakah akan berterusan? Maka tidak akan selama-lamanya begitu. Hatta yamizal khabisa minat tayyibi, sehingga Allah tidak membiarkan kepada kamu apa tindakan Allah, apakah akan dilakukan oleh Allah, akan dilakukan sehingga dia yakni Allah memisahkan yang buruk daripada yang baik. Sehingga yang baik itu baik berada di satu pihak dan tidak bercampur dengan yang buruk. Yang buruk itu menurut tafsiran jumhur ulama iaitulah munafik, itu buruk. Yang baik itu ialah iman, mukmin, orang mukmin. Supaya mereka ini memisahkan antara satu dengan lain, maka akan jadi baiklah peperangan itu. Akan jadi baiklah natijanya. Selama mana dia bercampur maka tidak akan baik. Allah tidak akan membiarkan selama-lamanya begitu. Sebab orang mukmin dia mempunyai kehebatannya sendiri, mempunyai kedudukannya yang sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan itu tidak diberi sebab mereka bercampur dengan yang kurang baik. Bila bercampur dengan yang kurang baik, balasan yang dikenakan terhadap mereka itu akan menimpa semua orang. Orang mukmin juga akan menerima, dia akan menjadi mangsa. Mangsa disebabkan adanya buah-buah yang buruk bercampur dengan buah yang baik. Dia menjangkiti buah yang baik, katanya. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi, dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Soalnya begini, mengapa tidak begini? Mengapa tidak Allah turunkan senarai hitam awal-awal lagi ini munafik, turunkan nama-nama mereka, senarai nama ini orang mukmin, ini orang munafik. Tak payah sebelum pergi perang tu turun dulu senarai hitam, kita katakan. Mengapa tidak begitu? Kalau dibuat begitu senang. Senang kita pergi perang, awak tak boleh perang, awak munafik, nah senarai. Awak boleh, nah ni senarai nombor 3 misalnya. Begitu kan, itu senang. Mengapa tidak begitu? Soalnya, mengapa tidak turun pelan peta peperangan awal-awal lagi sebelum peperangan meletus, sebelum keluar perang? Mengapa tidak begitu? Mengapa tidak diberitahu awal-awal lagi kejahilan sesuatu yang tidak nampak akan berlaku pada masa hadapan, diberitahu awal-awal lagi? Mengapa tidak begitu? Jadi kita akan bertanya begitulah, mengapa tidak? Dan kita hidup pada hari ini pun menjadi mangsa kejahilan kita. Mangsa kejahilan. Kalaulah kita tahu sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan, kita kata kita kaya. Kita kaya. Kaya macam mana? Banyak peluang-peluang yang dahulu kita silap mengambil langkah. Tak beli rumah. Boleh 10 biji. Waktu harga rumahnya 70,000 dulu. Beli 10,000, 10 biji. Misalnya sekarang ni dah juta, 70,000. Mangsa kejahilan. Mengapa tak turun senarai daripada langit gitu, memberitahu segala-galanya sesuatu yang dijahil, yang kita jahil pada masa hadapan.
Katanya ayat, wa ma kana Allahu liyutla'akum 'alal ghaib. Allah tidak beritahu kepada kamu perkara gaib. Jangan mimpi perkara ini, kamu tak boleh tahu sama sekali. Kamu duduklah dalam kejahilan itu semasa dalam dunia ini, kejahilan demi kejahilan. Tidak ada lampu yang boleh suluh masa depan kamu. Tak ada. Jadi inilah dia, mengapa tidak diberi? Satu soalannya. Mengapa? Jawabnya supaya manusia ini berusaha. Pasang dia punya akal fikiran itu. Cari ilmu pengetahuan, dedah buka rahsia itu. Buka. Supaya manusia mencari ilmu pengetahuan, supaya manusia menggunakan akal fikirannya, maka dengan sebab itu Allah kunci pintu ilmu ghaib. Ini tutup. Itu sebabnya. Jadi dengan sebab itu, maka berlakulah apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Yang berlaku ialah bercampur aduk antara mukmin dengan kafir. Yang bercampur aduk ialah tempat-tempat strategi itu diberi kepada orang yang lemah iman. Tempat-tempat yang strategi itu tidak diketahui siapa yang ada dalam pihak musuh, yang orang yang berani berada dalam pihak musuh. Kamu tidak ketahui, itulah Khalid ibn Walid. Jika tidak kerananya maka kekalahan tidak begitu teruk. Tetapi kerana di pihak musuh pada ketika itu Khalid ibn Walid, tidak diketahui semuanya itu, ditutup. Sebab itu natijah peperangan amat menduka citakan pada peringkat awalnya. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi, dan Allah tidak sekali-kali memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara gaib. Tidak. Sesiapa yang bercakap tentang perkara gaib ini, nyatalah bahawa dia bohong. Dia dusta. Kiamat akan berlaku bila? Apa akan berlaku pada orang ni? Barang hilang tu duduk di mana? Budak yang tak balik rumah tu di mana? Siapa yang bawa lari? Habis kadang-kadang detail diberitahu oleh orang yang mengaku bahawa dia hanya mengetahui sesuatu. Barang tu dicuri oleh siapa? Disebutnya orang itu. Macam mana kedudukan orang? Berjanggut tak berjanggut? Kata dia. Berjanggut. Bohong. Dusta sangat besar manusia. Allah menafikan, maka Allahu liyutla'akum 'alal ghaibi. Allah tidak memberi kepada kamu suatu ilmu untuk telus mengetahui perkara yang gaib. Tak boleh. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, untuk menggantikan perkara ini. Tak kalah manusia ini ditutup ilmu, ditutup perkara gaib yang akan berlaku pada masa depan, tutup terus 100%, tidak juga. Ada jalannya. Jalannya Allah beritahu kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Nabi dia ada sikit, ada ilmu ini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, kirimkan pengetahuan masa depan melaluinya. Namanya kasyaf. Namanya kasyaf. Ini diberi kepada Nabi. Tapi diberi kepada Nabi pun ijtabai, pilih. Maknanya bukan semua Nabi, bukan semua keadaan, bukan semua perkara, tapi pilih. Pilih Nabi, pilih perkara, pilih isu untuk diberitahu masa depan kepadanya. Termasuklah munafik. Munafik diberitahu kepada Nabi, Nabi mengetahui mana yang diberitahu, tapi Nabi tidak mengetahui mana yang tidak diberitahu kepadanya. Jadi selesai masalah ini. Masalah mana? Masalah mengapa tidak diturunkan senarai hitam sejak daripada awal-awal lagi. Tidak, kerana ilmu ini tidak diberitahu. Tujuannya supaya manusia bekerja keras untuk mendapat kejayaan dirinya. Wa ma kana Allahu liyutla'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib itu. Bila dipilih, bila Tuhan beritahu, tahulah. Kita ni tak tahu sebab Tuhan tak beritahu kepada kita. Tuhan tak beritahu. Tuhan beritahu sedikit saja, tidak 100%. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu selain daripada menerusi Nabi, menerusi orang yang mewarisi ilmu nubuwah, ilmu Nabi, diberi kepada mereka. Dikatakan mereka ni wali keramat, dikatakan mereka ini alim ulama, dikatakan mereka seumpama itu. Ataupun diberitahu kepada yang menerusi ilham. Ilham bukan wahyu tapi ilham. Ada juga diberi kepada mereka. Mungkin juga diberitahu pintu yang sempit itu menerusi mimpi. Tapi mimpi ini pun 1% yang sangat kecil mimpi. Maknanya kalau 100 mimpi itu 99 itu hak karut, 1 hak betul. Jadi begitulah sempitnya ilmu ghaib ini. Tapi bagaimanapun ada jalan itu. Yajtabi min rusulihi man yasha.
Oleh kerana itu, oleh kerana jalan keluar yang sebaik-baiknya, apakah kamu hendaknya sentiasa menderhakai Nabi, menyalahi perintah Nabi, sekalipun kamu jelas menjadi mangsa kejahilan kamu tidak seharusnya sentiasa menjadi mangsa kepada kejahilan selama mana pintu ilmu ghaib itu dibuka melalui Nabi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Percayalah kepada Nabi, patuhlah kepada agama, patuhlah kepada arahan Rasulullah, kerana inilah jalan yang sebaik-baiknya untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Fa'aminu billahi wa rasulihi, justru itu imanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Justru mana? Justru kamu tidak mengetahui. Justru pentingnya yang buruk itu dipisahkan daripada yang baik. Tetapi untuk memisahnya kamu tidak mengetahui. Jalan keluarnya iman kepada Allah dan Rasul, patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Masalah itu dapat diselesaikan. Nabi disuluh, diberi kepadanya lampu penyuluh, lampu suluh untuk melihat buruk, yang mana buruk dan yang mana baik. Fa'aminu billahi wa rasulihi, imanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Jika kamu beriman dan kamu bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang sangat besar. Tapi sayang, kamu tidak beriman, kamu tidak patuh kepada Rasul, maka kamu kalah, kamu tidak dapat pahala yang besar. Pahala yang besar pahala di akhirat. Tu'minu wa tattaqu. Pahala di akhirat lain pula ceritanya. Pahala di akhirat kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala diberi ujian, dan kekalahan satu ujian. Tetapi rugi di dunia, kalah di dunia tidak bermakna pahala dikurangkan. Tidak, bagi orang mukmin pahalanya tidak dikurangkan sama sekali. Tetapi hidup di dunia ada sunnah dan ada peraturannya. Ayat ini kita sebutkan tadi menjadi kunci penutup. Kunci penutup bagi peristiwa Uhud. Kuncinya di sini ialah jalan untuk mengatasinya ialah iman dan takwa. Wa in tu'minu wa tattaqu. Kamu beriman dan kamu takwa. Dahulu kamu kalah mengapa? Iman lemah, takwa lemah. Iman lemah, takwa lemah. Dilemahkan oleh harta kekayaan, harta ghanimah yang kamu ingin rampas dengan selebih banyak. Kelemahan itu berada di sini. Jadi bila perebutan dunia, maka dunia merupakan nikmat. Nikmat perlu ada kawalannya, ada pengawalnya. Ubat ini mesti bersama dengannya, mesti ada penawar bersamanya. Ubat ini bercampur racun. Nikmat ubat, tetapi ubat ini ada racun padanya. Perlu kepada ubat lain pula untuk mengawal ubat yang baik ini. Jadi nikmat mesti dikawal oleh iman, mesti dikawal oleh akal. Jika tidak, manusia menjadi mangsa kepada nikmat itu. Peperangan Uhud menampakkan nikmat menjadi mangsa. Nikmat yang diperolehi dalam peperangan Badar dulu rupa-rupanya menjadi mangsa dalam peperangan Uhud ini. Mangsa kepada nikmat. Ayat ini menyatakan iman dan takwa sebagai penawarnya. Dan selain daripada itu pintu ilmu ghaib tidak dibuka kepada manusia supaya manusia tingkatkan kerjanya. Manusia tidak mengetahui suatu masa depan bukan menjadi masalah, tetapi tanggungjawab perlu disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Manusia tidak dipertanyakan mengapa kalah, tapi ditanya mengapa kamu tidak melakukan tanggungjawab dengan sempurna. Mengapa tidak sempurnakan? Kalah dan menang ini bukan satu perkara yang penting. Yang pentingnya manusia melakukan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, maka sudah sempurna hidup ini apabila tanggungjawab itu disempurnakan. Kemudian selain daripada itu pula, jalan untuk mengetahui ilmu ghaib itu ialah menerusi agama Allah dan Rasulnya. Lain daripada agama, itu jalan syaitan. Jalan syaitan. Boleh tahu juga kalau masa depan boleh jadi. Tapi ilmu yang dibawa oleh syaitan yang tidak